Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam sepakat dan kolektif menjelang kecemerlangan. Nama saya Dayang Siti Raisya binti Datuk Abdullah. Nama saya Christine Fredolin. Nama saya Nur Aisyatul Akmal. Dan Nisa Ramzana Najib. Untuk sisi apresiasi kali ini, kumpulan kami telah memilih karya Arca, yang mana ini merupakan karya Arca tersebut yaitu Arca Tanggi Iban. Tanggi ini ataupun ada nama sekali lagi yaitu Tanggui yang merupakan barang yang digunakan oleh bangsa ataupun kaum Dayak yang di Sarawak untuk digunakan sebagai kalau pergi kebun. Yang ni kalau dapat juga dipanggil sebagai topi kalau yang bukan Dayak lah. Kalau kami Dayak akan dipanggil Tanggi gitu. Yang just untuk cuma untuk tutup kepala untuk berlindung daripada cuaca panas. Okay. Bentuk karya pilihan. Tanggi ataupun tanggui merupakan objek yang berfungsi sebagai pelindung kepala. Melalui pendekatan kritikan seni, tanggui ini berbentuk geometri di mana ianya kelihatan seperti bentuk tiga segi jika dilihat dari pandang sisi, serta berbentuk seakan-akan kon, dan berbentuk bulat jika dilihat daripada sudut pandangan atas. Tanggi ini berbentuk tiga dimensi dan tergolong dalam kumpulan arca yaitu rak anyaman karena mempunyai pelbagai dimensi dan dapat diamati melalui indera penglihatan serta dirasai menggunakan tangan melalui sentuhan. Corak yang ada pada tanggi ini berasaskan corak organik yaitu bentuk yang diinspirasikan daripada tumbuhan paku pakis. Bentuk tanggi yang melengkung membolehkan pemakai dilindungi daripada sinar matahari dan hujan. Hal demikian menjadikan tanggi ini sesuai dipakai untuk melakukan aktiviti luar rumah seperti berkebun. Isno merupakan seorang pengkarya bagi kraft tradisional kaum Dayak. Ia menjelaskan bahawa falsafah motif paku pakis iaitu paku pakis mempunyai alur di ujung daunnya yang masih muda sehingga melengkung membentuk bulatan. Bulatan ini bermaksud kitaran hidup manusia, kadang naik, kadang turun, kadang gembira dan juga kadang sedih. Yang tua seperti muda, yang muda menghormati orang yang tua. Kata beliau juga, disitulah letak arti bahawa manusia akan sentiasa bersyukur dengan ujian dalam kehidupan yang akhirnya sampai ke titik akhir iaitu titik kematian. Manakala bagi tumbuhan paku pakis pula atau biasa dipanggil pakis boleh tumbuh di semua jenis tempat, termasuklah di dalam hutan, pantai, batu dan juga tanah kering. Begitu juga dengan kehidupan manusia yang mesti mampu bertahan walaupun di mana mereka berada. Sebagai kesimpulannya, motif paku pakis ini bermaksud tentang kehidupan manusia. Beralih kepada hal benda. Tanggi merupakan objek buatan manusia yang digunakan oleh bangsa Iban di Sarawak. Tanggi diperbuat daripada daun biruk atau daun rotan dan dijahit menggunakan benang. Corak pada tanggi merupakan corak yang terinspirasi daripada alam semula jadi, seperti paku pakis. Masyarakat Dayak menghasilkan corak di atas tanggi sama ada melalui anyaman tali ataupun anyaman manik berwarna. Seterusnya, beralih kepada isi kandungan pula, tanggi merupakan sebuah penudung kepala tradisional budaya Dayak di Sarawak yang digunakan untuk tujuan berkebun, bertani ataupun bekerja di luar rumah. Topi tradisional Dayak ini bukan sahaja sebagai aksesori kepala namun mencerminkan identiti dan kekayaan budaya suku Dayak.
Tanggi berfungsi sebagai payung untuk melindungi kepala daripada panas, terutamanya semasa musim menuai padi ataupun hujan. Penggunaan tanggi iban ini melambangkan identiti dan prinsip-prinsip yang penting dalam budaya dan tradisi iban. Keunikan bentuk dan hiasan arca ini menjadikannya salah satu bahagian yang penting dalam warisan budaya masyarakat Dayak. Beralih kepada deskripsi. Saya telah mengenal pasti teknik, bentuk, komposisi, dan warna yang terdapat pada tanggi. Untuk menghasilkan tanggi, kita perlu sediakan bahan asas seperti daun biru atau daun rotan dan benang. Daun tersebut perlu dipotong dengan diameter berukuran 40 cm. Bahagian tepi daun dilipat ke dalam dan dijahit menggunakan benang. Tanggi ini dihiasi dengan corak paku pakis menggunakan anyaman manik berwarna. Tanggi ini mempunyai bentuk yang tinggi dan memanjang seakan-akan bentuk kon. Masuk kepada komposisi. Corak yang terdapat pada tanggi adalah seimbang, yaitu simetri dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Corak yang berulang menimbulkan harmoni pada tanggi. Kepelbagaian dapat dilihat melalui saiz corak paku pakis yang berbeza, serta warna paku pakis yang terdapat di atas tanggi. Corak lingkaran berwarna hijau, kuning, hitam, putih, dan jingga yang berulang di bahagian hujung manik berwarna hitam menunjukkan irama dan pergerakan. Corak paku pakis di bahagian tengah tanggi merupakan fokus yang ingin ditonjolkan dan menimbulkan kesan penegasan. Penggunaan warna yang cerah dan gelap pada corak paku pakis menimbulkan kontra. Gabungan corak alam semula jati seperti paku pakis dan daun-daun lain menunjukkan kesatuan kerana menimbulkan suasana yang tenteram dan selesa. Corak pada tanggi dihasilkan menggunakan manik berwarna-warni seperti hitam, merah, putih, kuning, hijau, biru, dan jingga. Beralih pada bahagian analisis iaitu teknik, biasanya daun yang digunakan pakai semasa pembuatan tanggi ataupun tanggui ialah daun biru. Daun biru ini biasanya diambil di dalam hutan dan daun tersebut perlulah diambil sebelum daun tua atau sebelum bertukar berwarna coklat. Sekiranya daun biru tersebut basah, perlulah dilap terlebih dahulu dan dikeringkan di bawah matahari sebelum digabungkan dan dibentuk menjadi bentuk kon dan dijahit. Seterusnya iaitu bentuk. Reka bentuk tanggi ataupun tanggui yang berbentuk kon telah menyampaikan mesej yang mudah diketahui oleh pemerhati bahawa tanggi ataupun tanggui ini merupakan sebuah topi yang digunakan untuk menutup kepala semasa cuaca panas dan juga hujan. Bagi analisis yang terakhir iaitu bahagian komposisi, reka bentuk tanggi ataupun tanggui ini yang seimbang telah menyampaikan bentuk yang simetri dan tidak kelihatan berat sebelah semasa dilihat. Corak yang digunakan pakai dalam penghasilan hiasan juga kelihatan harmoni dengan penggunaan warna yang menarik perhatian pengguna dan juga pemerhati. Bagi warna pula, selalunya penggunaan warna sering digunakan untuk bahagian hiasan tanggi ataupun tanggui ini ialah warna panas iaitu kuning ataupun merah. Hal ini kerana penggunaan warna panas dapat menarik perhatian orang lain, terutamanya pekebun yang jauh antara satu sama lain. Seterusnya, merujuk kepada interpretasi,
Arca ini mengandungi pantang larang orang terdahulu. Menurut adat larangan budaya Dayak, orang terdahulu percaya bahawa tanggi tidak boleh digunakan semasa berada di dalam rumah ataupun di dalam bilik kerana apabila seseorang melakukannya, dia akan mendapat bala semasa berjalan di kawasan luar ataupun kawasan hutan. Individu tersebut akan dihempap oleh batang pokok. Oleh itu, tanggi ini sering digunakan semasa melakukan aktiviti luar seperti pertanian dalam kehidupan seharian suku Dayak. Aspek penilaian, tanggi Iban yang dihasilkan sememangnya mempamerkan hasil yang sangat menarik dan unik, terutama sekali dari segi tenunannya yang rumit dan memerlukan kemahiran yang tinggi. Selain itu, corak flora pada tanggi yang dihiasi dengan manik berwarna menambahkan lagi nilai estetika terhadap tanggi. Bentuk tanggi yang melengkung sememangnya menampakkan lagi fungsinya sebagai penutup kepala bagi masyarakat Iban untuk melakukan aktiviti luar seperti berkebun dan untuk melindungi diri daripada sinar matahari dan hujan. Namun, pada masa kini, tanggi ini jarang digunakan dan penghasilannya juga berkurang. Hal demikian karena masyarakat kini mempunyai pelbagai pilihan dan alternatif lain yang boleh dipakai untuk melindungi diri daripada sinar matahari dan hujan apabila melakukan aktiviti luar rumah. Penghasilan tanggi pada masa kini kurang akibat terdapat pelbagai alternatif yang menjadi saingannya. Sehubungan itu, proses pembuatan tanggi juga mengambil masa yang lama dan agak rumit disebabkan ianya memerlukan bahan daripada sumber hutan. Tanggi ini juga merupakan khazanah budaya yang berharga karena ianya merupakan salah satu identiti bagi suku kaum Iban Sarawak. Sekarang, tanggi tidak lagi dihasilkan secara besar-besaran dan hanya dihasilkan untuk tujuan komersial secara kecil-kecilan kepada para pelancong dan orang yang menempah tanggi tersebut. Jelas dapat dilihat melalui penghasilan tanggi, ianya menampakkan kreativiti masyarakat Iban dalam menghasilkan pelindung kepala yang bukan sahaja sebagai topi, malah mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Dapat dilihat, seni tidak hanya terbatas terhadap lukisan dan patung, tetapi objek yang dapat membantu manusia seperti tanggi yang berfungsi sebagai topi.